Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى ونعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan haji, muslimin sidang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Dan pada malam ini kita akan masuk satu tajuk yang Al-Imam Ibn Katsir meletakkan tajuk ini sebagai satu persoalan, iaitu ada yang menyebut bahawa benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan umur dunia ini tinggal 1000 tahun sahaja lagi. Jadi ada pendapat yang kata begini, dia kata betul ke umur dunia ni tinggal 1000 tahun lagi? 1000 tahun ni maknanya kira daripada zaman Nabi SAW. Walau kita dah tahu jawapan lah, jawapannya memang tak betul lah, sebab kita dah 1400 tahun. Sebab Imam Ibn Katsir ketika dia tulis kitab ni tidak sampai 1000 tahun hijrah lagi waktu tu. Saya ingat Imam Ibn Katsir hidup sekitar tahun 600 hijrah lebih kurang begitu. Jadi dia tak sampai 1000 tu. Kita dah sampai 1400 tahun. Jadi Al-Imam Ibn Katsir kata apa? Itu tidak benar. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menentukan bila terjadinya kiamat. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bila Jibril alaihissalam datang dalam bentuk rupa seorang lelaki, datang duduk lutut bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril tanya, antara ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhbirni anis saah, ceritakan aku tentang bila kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Bukankah yang bertanya ni lagi tahu daripada yang ditanya? Maksud dia apa? Maksud dia, Nabi kata, kan kita dua-dua tak tahu bila kiamat. Engkau pun tak tahu, aku pun tak tahu. Kenapa? Kiamat ni termasuk dalam rahsia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa pun yang mengetahui bila kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, bila waktu kiamat? Jawabnya, itu termasuk dalam rahsia Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tak ada siapa yang tentukan, yang tahu bila kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada siapa yang tahu. Jadi andaian yang kata 1000 tahun tu tak betul. Dia kata, kenapa mana datang cerita yang menyebut bahawa dunia ni tinggal 1000 tahun ni? Dia kata ada pun berita yang disebarkan oleh orang ramai bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan lebih daripada 1000 tahun tinggal di dalam kuburnya. Itu tidak ada dasar dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang mu'tamad, yakni kitab-kitab yang disahihkan, dan tidak pernah kami dengar sama sekali dari kitab-kitab mabsutat, jadi kitab-kitab yang tebal ataupun mukhtasar, ini kitab-kitab ringkasan. Cerita ni dia adalah cerita yang tak ada asal usul, yang kata Nabi SAW duduk dalam makam dia ni 1000 tahun, tak ada asal usul. Dan kata Imam Ibn Katsir pada zaman ni, dia kata memang tak betul lah. Tapi zaman kita lagi kata boleh tak betul, kerana kita dah lebih 1000 tahun, kita dah 1400 tahun. Jadinya kita dalam agama ni, kita
Islam ni dia berdasarkan hujah. Saya suka sebut di sini bahawa Islam ni dia berdasarkan hujah. Sesuatu cerita, lebih-lebih lagi benda yang berkaitan dengan ghaib, benda yang kita tak tahu, benda akan datang termasuk dalam benda ghaib yang kita tak tahu, melainkan ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ada hadis kat situ, barulah kita kata benda ni ada dasar dia, ada hadis yang Nabi sebut begini. Kalau tidak, kita akan sebut bahawa benda ni la aslalah, maknanya benda tu tidak ada asal, tak tahu cerita ni datang daripada mana, mulut siapa yang membawa cerita-cerita ni. Bahkan dalam zaman kita ni tuan-tuan, kalau kita kaji, banyak cerita-cerita yang berlegar dekat keliling kita ni yang kita pun tak tahu datang daripada mana cerita ni. Kadang-kadang cerita tu, kalau cerita tuan-tuan, dia cerita agama ni, dia datang daripada mulut ke mulut. Sebab tu hadis ni dipanggil periwayat. Orang ni cerita pada anak murid dia, cerita pada anak murid dia, cerita pada anak murid dia. Jadinya ada dalam kalangan yang tukang cerita ni, tu yang dia cerita hadis tak sahih tu kadang-kadang, ataupun hadis palsu, yang dia menambah cerita. Dia menambah cerita. Akhirnya ulama akan periksa, ni cerita ni datang daripada siapa. Akhirnya orang tak tahu cerita ni datang daripada siapa. Maka cerita yang ni dipanggil la aslalah, tidak ada asal padanya. Kata Imam Ibn Katsir, yang ni tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang mu'tamad ataupun kitab-kitab yang tebal, yang mabsutat, sunan-sunan hadis tak ada sebut pun tentang cerita ni. Tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan, dia kalau nak jadikan hujah, mestilah hadis tu berstatus sahih ataupun hasan paling kurang, baru dia boleh jadikan hujah. Kalau kita kata hadis tu daif, hadis tu lemah, kemudian kita nak jadikan hujah, yang ni pun kita kena faham betul-betul. Hadis yang boleh dijadikan hujah, contohlah tuan-tuan, hadis fadail a'mal. Hadis fadail a'mal, di sana ada hadis-hadis yang status dia lemah, daif. Daif ni masih boleh pakai, cuma status dia lemah disebabkan periwayat dia tu tadi. Boleh dipakai, tidak ada masalah, dengan syarat amalan tu mestilah amalan yang sahih. Contohlah kita kata semayang berjamaah, memang amalan yang sahih. Nabi SAW suruh, ada hadis yang sahih, suruh datang solat berjamaah. Tetapi kalau di sana ada hadis yang lemah sikit, cerita pasal kelebihan semayang berjemaah, kita boleh terima hadis tu. Kerana apa? Kerana semayang berjemaah confirm ada kelebihannya, tidak ada masalah. Maknanya kita sebut tadi, benda-benda berkaitan dengan akidah tidak boleh, tapi benda-benda berkaitan dengan ibadah boleh, dengan syarat amalan tu mestilah amalan yang sahih. Jadi kalau ada hadis yang lemah, dia sokong benda tu, maka tidak ada masalah, kerana amalan tu sudah kuat sebab dia ada hadis sahih yang mendukung ni. Baik. Kemudian saya nak bagi tuan-tuan faham juga bahawa hadis lemah ni dia ada kategori pecahan lagi. Dia ada hadis dhaif dan dia ada hadis dhaif jiddan. Hadis dhaif jiddan ni ulama-ulama tinggalkan, matruk, tinggal terus. Baik. Apa beza hadis dhaif yang saya sebut, hadis dhaif yang lemah tadi, yang boleh dijadikan fadail amal untuk kita gunakan, yang itu tidak ada masalah. Tapi yang dhaif jiddan ni kenapa tinggal? Apa beza dia? Baik. Satu hadis tu dikira sebagai hadis yang lemah apabila dia ada salah satu daripada tiga tanda ni. Tiga ni pada periwayat dia. Yang pertama, tukang riwayat tu, salah seorang daripada periwayat hadis tu, dia ni dikenali oleh ulama dengan dia ni ada ingatan dia lemah sikit. Dia mungkin ketika dia riwayat hadis disebut begini, kemudian dia sebut orang lain, dia kata aku pun tak pasti rasa ni macam gini. Jadi disebabkan dia lemah ingatan tu, dia riwayat tu mungkin betul, tapi mungkin ada penambahan sikit ataupun dia ubah sikit kerana ingatan dia lemah. Dia hadis tu jadi hadis dhaif, lemah. Kerana perkataan tersebut kita tak dapat confirm 100% datang daripada Nabi. Mungkin 50% tu betul, ataupun mungkin maksud hadis tu betul daripada Nabi, cuma perkataan tu mungkin tak tepat. Jadi itu salah satu tanda dia, jadi hadis lemah. Yang keduanya adalah hadis tu terputus riwayat. Terputus riwayat. Contohnya hadis yang diriwayatkan dari tabi'in terus kepada Nabi SAW. Tabi'in tak jumpa Nabi, dia mesti riwayat daripada sahabat. Cuma dalam riwayat tu tak disebut dia ni dapat daripada sahabat mana. Tabi'in ni diterus riwayat daripada Nabi SAW. Jadi ada terputus sanad dekat situ. Maka terputus tu, hadis tu jadi hadis yang lemah juga, hadis dhaif. Ataupun bukan kata tu je, dalam senarai riwayat ada di antara dua tu, di antara seorang ni ke seorang ni, dia ni terputus. Macam mana ulama boleh kenal dia terputus? Ulama akan kaji tarikh lahir dan tarikh wafat dia, biasanya lah antaranya tarikh lahir dan tarikh wafat dia. Jadi bila tarikh lahir, tarikh wafat, yang ni guru atas dia tu tarikh wafat dengan tarikh lahir kawan ni tak bertemu, ataupun macam mustahil dia bertemu.
Guru tu hidup, anak murid tu baru umur 5 tahun. Macam mustahil kawan itu meriwayatkan ni. Ya, hadis tu lemah. Ataupun dalam senarai periwayat perawi hadis tu ada seorang yang tak dikenali nama dia ni. Nama. Dia ni belajar daripada ni. Seorang ni tak tahu dia ni siapa. Dia ni duduk mana, siapa, nama dia ni tak tahu. Maka hadis tu pun jadi hadis lemah. Lemah sahaja. Okey. Macam mana dikata hadis tu jadi dhaif jiddan, sangat lemah, bahkan ulama akan tinggal riwayat tu biasanya. Anggap dia macam tak ada sebab bahaya. Kenapa? Yang ni kerana tandanya yang pertama, kalau yang periwayat tu salah seorang daripada tukar riwayat tu fasik. Orang kenali dia, ulama kenali dia sebagai orang fasik. Orang fasik apa? Buat dosa secara berterusan. Memang kenal dia ni orang tak semayang, ataupun orang yang minum arak, ataupun orang yang buat maksiat dia ni. Riwayat hadis, ulama terus letak hadis tu dhaif jiddan, terlalu lemah, dan ulama akan tinggal riwayat tu biasanya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang berbohong dalam hadis. Dia pernah, mungkin bukan dalam riwayat ni, tapi dia dalam sejarah ulama kenal ada satu hadis dia bohong, dia reka hadis. Maka kalau nama dia ada dalam hadis tu, hadis yang diriwayat tu pun ulama akan letak lemah sangat. Boleh jadi ulama akan tinggal kerana dia pernah berbohong kat dalam satu hadis. Bila dia pernah berbohong dalam satu hadis, boleh jadi hadis ini pun dia berbohong juga. Dan yang ketiga adalah orang yang dalam riwayat tu, dia ini ulama-ulama kenal pasti pernah berbohong dalam urus niaga. Bukan dalam hadis, dekat pasar. Contohnya dia ni riwayat hadis juga tapi berniaga kat pasar. Tapi orang kenal dia ni kalau berniaga bohong. Jadi walaupun dia tak pernah membohong dalam hadis, dia cuma bohong dalam perniagaan, hadis yang diriwayat pun tak boleh pakai. Nampak tuan-tuan? Ini kita kata betapa ulama teliti nak bagikan benda yang sampai pada kita tu benda yang betul-betul datang daripada Nabi SAW, supaya tidak ada benda yang selepas daripada tu menyesatkan kita. Maka kita katakan tadi bahawa kata Imam Nukasir, cerita pasal dunia 1000 tahun ni tak ada pendapat yang tu, tak tahu daripada mana datang dia. Bahkan tidak ada riwayat yang sahih satu hadis pun daripada Rasulullah SAW menyatakan bahawa baginda memberi batasan waktu bila terjadi hari kiamat. Tak ada satu pun hadis yang sahih yang Nabi kata kiamat akan berlaku pada tahun sekian-sekian. Tak ada, tuan-tuan takkan jumpa hadis Nabi sebut begitu. Jadi kalau ada orang Taman Muhibah ni, dia cerita kat warung, aku rasa tak lama lagi ni, kiraan aku ni lagi 6 tahun kiamat kita ni. Tuan boleh ambil selipar ketuk kepada dia, kerana Nabi pun tak bagi tahu bila kiamat. Dia ni dengan mengaji agama pun tak ni, baca Fatihah pun tunggal langgang, sembahyang berjemaah pun tak nampak. Kemudian dia punya kiraan dia, ingat ni main kira apa kan, main kira, dia kata 7 tahun lagi kiamat kata. Orang ni tak boleh percaya lah tuan, Nabi pun tak sebut begitu. Yang Nabi sebut apa? Tanda kiamat ada. Nabi sebut tanda kiamat. Nabi kata kalau begini, kiamat sudah dekat. Itu adalah banyak hadis, ratusan hadis yang menyebut begitu. Tapi Nabi kata spesifik, demikian tarikhnya kiamat, itu tidak ada. Itu hanya orang yang memandai-mandai sendiri. Ni zaman-zaman TikTok ni ramai ni buat video, kemudian saya mimpi Nabi kata di semua geng-geng ni tak boleh percaya tuan-tuan. Yang kata tu kadang-kadang tengok muka juga kan, muka pun tak boleh percaya, dengan rantai besar macam rantai basikal kat leher tu, macam mana kan. Dengan dia merokok kat tangan tak putus, kata payahlah orang gini nak cerita gini kan. Baik, habis kat sini. Baik, kita masuk pada perbahasan seterusnya. Salah satu daripada tanda kiamat seterusnya, hadis ni adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW, hadis ni diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyab, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepadaku bahawa Rasulullah SAW bersabda. Biasa dalam kitab-kitab hadis yang macam ini dia akan sebut 2 ataupun 3 perawi lah. Macam ni Sa'id bin Musayyab dia dapat daripada Abu Hurairah, Abu Hurairah dapat daripada Nabi SAW. Tapi kalau level-level ulama hadis ni, dia riwayat satu sampailah kepada Nabi SAW. Baik, kata Nabi SAW apa dia? La taqumus sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bi Busra. Kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya api dari tanah Hijaz. Hijaz ni semenanjung tanah Arab lah, daripada termasuk Mekah dengan Madinah lah. Atas daripada Hijaz tu, Hijaz ni adalah dekat kawasan
lebih kurang dekat Tabuk. Tu kawasan Las Hijaz. Kerana atas tu dah masuk Jordan dan masuk Syam tu. Hijaz ni kawasan hari ni Saudi lah, senang cerita. Baik, Nabi kata dekat kawasan Hijaz ni sebelum kiamat dia akan jadi. Maknanya salah satu daripada tanda kiamat akan keluar api dekat tanah Hijaz, yang mana api ni boleh menyinari leher unta di Busra. Busra yang duduk di Syria. Basrah Iraq, Busra Syria. Kalau tuan-tuan baca kisah Salman Al-Farisi, antara tempat dia pergi adalah Busra. Busra Syria, Basrah Iraq. Maknanya apa? Akan ada letusan api daripada Hijaz. Hijaz ni dekat Mekah dan Madinah, tapi unta yang dekat Syria tu boleh cerah leher dia nampak. Maknanya apa? Cahaya tu boleh nampak sampai begitu. Baik, adakah perkara ni telah berlaku? Sebenarnya perkara ni telah berlaku. Zaman bila? Zaman Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dah berlaku dah. Baik, Syekh Syihabuddin Abu Syamah, seorang pakar hadis dan ulama besar sirah pada zamannya, menyebutkan bahawa pada tahun 654 Hijrah, lama dah ni, kita dah 1445, ni tahun 645 Hijrah, hari Jumaat Jamadil Akhir, muncul api di wilayah Madinah di suatu lembah sepanjang 4 farsakh dan lebar 4 batu. Api itu melelehkan batu-batu karang bagaikan timah dan akhirnya berubah menjadi seperti arang hitam. Cahaya api itu menerangi para musafir yang melakukan perjalanan di malam hari hingga ke Taimah, dan peristiwa itu berlaku selama sebulan. Yang ni dekat mana tuan-tuan? Dekat Madinah. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, dia ada Bukit Hitam, Jabal Aswad kan. Yang itulah dia asalnya gunung berapi dulu. Ketika zaman Al-Imam Nawawi pernah keluar, dan bila keluar dia akan jadi warna hitam lah, jadi terbakar tanah tersebut. Maka apa yang Nabi sebut ni telah berlaku. Dan saya dah baca satu kajian seorang pakar daripada Mesir, nama dia Dr. Zaghlul Najjar. Dia masih hidup sampai ke hari ni, Dr. Zaghlul ni. Ada seorang kawan saya, dia buat tesis master dia dulu. Dia interview Dr. Zaghlul Najjar ni. Dr. Zaghlul Najjar ni dalam kajian disebut sebenarnya Madinah ni kat bawah dia tu sebenarnya ada laluan gunung berapi. Memang ada laluan gunung berapi, dan tak pelik pun sebab pernah keluar pun daripada Madinah ni gunung berapi. Maknanya apa yang Nabi SAW sebut ni berlaku 600 tahun selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Dan kata Imam Ibn Kathir, berita itu masih tertanam dalam benak semua penduduk Madinah. Ini orang Madinah lama. Mereka membuat syair-syair berkenaan dengan kejadian itu. Syair-syair itu sudah kami sebutkan dalam kitab terdahulu. Sementara Qadad Sadruddin Ali bin Qasim Al-Hanafi, hakim besar di Damsyik Syria, menceritakan kepada kami dari ayahnya. Dia kata zaman ayah dia cerita pada dia. Ayah dia cerita apa? Syekh Safiyuddin, yang waktu tu menjadi ulama besar mazhab Hanafi dekat Busra, Syria, bahawa salah seorang badui yang tinggal dekat kota Busra bagi tahu kepada dia pada pagi hari, pada malam itu, bahawa penduduk melihat leher unta nampak menyala di sinari api yang muncul dari Hijaz. Maknanya telah berlaku seperti mana disebut oleh Nabi SAW. Apa dia? Orang-orang Arab Badui ni duduk dekat kawasan tengah padang pasir. Mereka ni nampak pada waktu pagi unta-unta yang dia bela tu leher dia menyala sebab cahaya daripada api yang keluar daripada Hijaz. Jadi pagi tu orang Badui ni jumpa dengan Syekh Safiyuddin ni tadi, ulama besar mazhab Hanafi dekat Syria, bagi tahu kepada dia. Maka kita katakan bahawa apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW ni telah berlaku. Cuma ini adalah tanda kecil kiamat. Dia tanda kecil kiamat. Kalau sebab tu saya sebut tanda kecil kiamat ni, kalau zaman kita hari ni, kata Syekh Ali Jumaah, bekas mufti Mesir, dia kata hampir sempurna. Tanda kecil kiamat ni hampir sempurna dah. Tuan-tuan ada masa kan, tuan-tuan buka, dia ada kitab-kitab yang sebut ensiklopedia hadis. Yang kitab ni tak banyak. Ada kitab-kitab yang kumpulkan. Kat rumah saya ada satu kitab tu, saya tengok tanda-tanda kiamat. Saya ingat ada lebih hampir 100 tanda kiamat yang kecil. Dalam tu kita tengok satu-satu, macam semua dah jadi ni. Semua dah jadi zaman kita ni. Tinggal saya sebut dua je benda yang terang tapi belum jadi. Tanda kiamat yang terang tapi belum jadi. Tanda kiamat kecil lah, yang besar Dajjal keluar tu semua tanda besar. Tanda kiamat kecil yang terang belum jadi lagi dua sah. Iaitu pertama, belum keluar lagi gunung emas dekat Sungai Furat. Itu hadis sahih, nanti kita akan baca.
Sungai Furat akan kering, keluar gunung emas. Itu belum keluar lagi, itu tanda kecil kiamat. Yang keduanya adalah munculnya Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi adalah tanda kecil kiamat yang terakhir sebelum muncul tanda kiamat pertama yang besar, iaitu munculnya Dajjal. Kerana Al-Mahdi akan berperang dulu, ujung tu baru keluar Dajjal nanti. Ayat tu dua sahih, belum ada lagi. Tapi yang lain-lain kalau tuan-tuan baca, memang hampir sempurna lah tuan-tuan tanda kiamat ni. Memang kita ni betul-betul duduk dekat akhir zaman. Baik, diriwayatkan dalam hadis sahih, seorang lelaki Badui tanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Orang Arab Badui ni, dia orang hidup pada pasir. Kalau macam kita ni, macam orang asli lah, orang Badui ni dia kadang suka tanya soalan pelik-pelik sikit kan Nabi. Dan dia pun suka buat perangai pelik-pelik juga. Kan tuan-tuan dah baca hadis, orang Badui ni dia dah biasa kencing mata. Jadi dia pun baru masuk Islam, sampai Masjid Nabawi, dia kencing kat tiang Masjid Nabawi. Dia buat macam kat kampung dia. Sahabat-sahabat kejar lah, oi kencing kat masjid. Sahabat kejar. Nabi lah, oi jangan kejar. Kau pergi kejar lagi, menitis saya kencing dia lagi berterabur. Jadi biarkan dia ambil kencing dekat situ. Jadi Badui ni dia suka jumpa Nabi SAW, tanya soalan pelik. Jadi dalam hadis sahih ni, hadis riwayat Muslim ni, orang Badui ni tanya pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, bila kiamat? Tanya Nabi, ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi kalau tuan-tuan tengok, Nabi bila orang tanya dia bila kiamat, Nabi tak jawab pun, Nabi akan konar pada lain. Ada sekali tu orang tanya kepada Nabi bila kiamat, Nabi kata, sebelum budak ni tua, kamu semua akan menjumpa kiamat. Apa maksud dia? Kiamat kecil matilah kan. Sebelum budak kecil ni mati, tua, kau semua dah mati dah, kau jumpa kiamat kecil kau dulu. Nabi tak jawab soalan. Dalam hadis ni, laki ni tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Rasulullah SAW dia kata apa? Sesungguhnya kiamat tu mesti akan jadi, pasti akan jadi. Maka persiapan apa yang telah kamu lakukan menghadapinya? Yang kau duk tanya kiamat ni bila? Kiamat ni confirm akan jadi. Sebab Allah SWT sebut dalam Quranul Karim, ada surah Al-Qiyamah, bahkan juzuk-juzuk terakhir tu banyak cerita pasal kiamat. Kiamat confirm jadi. Tapi yang kau yang tanya ni, kau buat persiapan apa tentang kiamat? Sama macam kita hari ni lah. Kita ni pun sama macam Badui ni juga kan. Bukan main baca hadis kiamat, duk cerita pasal tanda kiamat lah ini, cerita Palestin ni tak lama lagi kiamat akan jadi lah apa semua. Dia pun ruyuk, tak nampak sebenarnya jemaah apa semua kan, Quran tak baca, apa semua tak buat, kau main baca pasal kiamat. Sama lah Nabi kata, kau ni kiamat akan jadi, kau ni dah buat persiapan untuk kiamat. Badui ni jawab, dia kata, demi Allah ya Rasulullah, aku belum bersedia menghadapinya, baik dengan melakukan banyak solat maupun amalan yang lain. Ya Rasulullah, terus terang lah ya Rasulullah, aku pun tak ready lagi Rasulullah, dia kata. Semayang sunat pun tak banyak buat, amal-amal sunat lain pun tak berapa nak buat juga. Sama lah kita macam Badui ni kan. Lebih kurang lah kita. Cuma Badui ni kata, tetapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Aku amalan lain tak berapa sangat, semayang sunat semua aku tak buat, tak berapa nak rajin nak buat, tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ni hadis ni penting tuan. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dihimpun bersama orang yang kamu cintai. Kalau kamu nanti mencintai, kamu mencintai Rasulullah SAW, kamu bangkit dekat akhirat, kamu akan bangkit bersama dengan Rasulullah SAW. Ini penting tuan, nak bangkit bersama Rasulullah ni bukan cerita kecil tuan. Umat Nabi SAW yang ada hari ni dekat 2 bilion tuan, yang hidup hari ni, yang masa hari ni ada ni dekat 2 bilion. Tuan-tuan rasa kalau 2 bilion ni himpun kat mahsyar, nak dekat dengan Nabi, 2 bilion ni cerita ni, bukan sikit tuan-tuan, 2 bilion. Kita kalau dalam stadium puluh ribu tu pun kita nampak kecil je. Kita kalau nak dekat dengan Nabi SAW ni. Tu yang ada kisah seorang sahabat nama dia Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ni dia orang dia kurus kering, nampak macam tak sihat. Dan dia tak pernah tinggal solat berjemaah dengan Nabi SAW. Nabi kenal sahabat-sahabat dia tak pernah tinggal solat berjemaah. Bahkan Nabi tunggu, yang tak ada Nabi akan tunggu kejap baru Nabi solat. Sauban ni sebabkan dia kurus macam tak sihat, Nabi tanya dia, kata, Sauban, kau ni kat rumah tak ada makanan ke? Sauban kata, kat rumah ada makanan. Habis tu kau ni tak sihat ke, sakit ke, tak selera makan ke, nampak kurus apa semua? Dia kata, aku sihat ya Rasulullah, tak ada apa ni. Habis tu kenapa nampak macam tak sihat, kurus ni? Dia sebenarnya aku risau. Risau tu yang menyebabkan aku jadi tak selera makan. Allahu Akbar. Apa risau dia tuan-tuan? Rasulullah tanya, apa yang kau risau? Dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni dekat dunia
Kita hari-hari boleh jumpa, semayang berjemaah sama, aku jumpa Rasulullah duduk dekat apa semua. Katakanlah salah seorang daripada kita pergi dulu, takut tak jumpa dekat akhirat nanti. Kenapa? Kerana kau Rasulullah, kami ni orang biasa je. Orang biasa pada sahabat semayang dengan Nabi. Risau tu punya pasal sampai tak makan tuan-tuan. Oh, kita makan elok je tuan, gemuk apa semua, tak risau pasal akhirat. Sahabat ni risau sampai kering. Jadinya Rasulullah SAW, sebab apa? Sebab dia risau. Dia kata, kalaulah kita salah seorang kita pergi dulu, sama ada Rasulullah pergi dulu atau saya pergi dulu, ke akhirat nanti belum tentu kita jumpa. Kenapa? Kerana Rasulullah ni, dia bukan sekadar Nabi biasa, dia penghulu segala Nabi ni. Kita dengan Nabi biasa pun dah tak satu level, ni penghulu segala Nabi ni level. Tuan-tuan, kita ni darjat di syurga, tuan-tuan dengar, syurga ni banyak tingkat kan tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak, daripada satu syurga ke satu syurga tu, tuan ingat tingkat dia macam rumah flat ke? Tuan boleh naik satu tangga, naik satu tangga? Tak tuan-tuan. Satu syurga ke satu syurga level dia, Nabi sebut seperti mana kita hari ni atas dunia tengok bintang kat langit. Kita duk katalah duk syurga level lagi tinggi, lagi besar syurga tuan. Neraka lagi dalam, lagi teruk. Dia ke bawah. Syurga lagi tinggi, lagi mulia. Jadi katalah kita duduk syurga tingkat 4. Kawan kita baik sikit dari kita duduk syurga tingkat 5. Tak jumpa kita tuan. Dia satu kita dengan langit. Oi, bukan ni. Tak lepas bukan, tak jumpa. Itulah yang turun ayat. Lepas Sauban tanya ni, turun ayat. Apa nama? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Jadi kalau dapat ni dia akan duduk satu level dengan Nabi. Jadi Sauban rasa macam okeylah gitu kan. Dapatlah ada peluang chance Nabi. Sampai ada satu hari Sauban tak datang. Nabi tunggu solat berjemaah, Sauban tak datang. Mana Sauban ni? Tak ada. Lambat sangat, akhirnya Nabi solat. Habis solat, Nabi kata dengan sahabat, jom kita cari rumah Sauban. Sauban tak datang. Biasa Sauban datang ni, Sauban tak datang. Nabi cari. Rupanya rumah Sauban dengan Masjid Nabawi yang dia tak tinggal solat berjemaah tu, dekat 2 jam perjalanan rupanya. Mungkin pagi dia datang, dia buat kerja sekitar Masjid Nabawi kan, sampai isyak baru dia balik rumah dia. Jadi bila Nabi SAW sampai ke rumah Sauban, punya Sauban dah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nabi SAW. Ini kita cerita yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW sebut bahawa siapa yang banyak selawat kepada Nabi, orang ni Nabi akan kenal, dan dia ni akan dibangkitkan nanti dekat dengan Nabi SAW. Kenapa? Kerana orang yang banyak selawat sudah tentu dicinta kepada Nabi SAW. Bila cinta kepada Nabi, dia balik pada hadis tadi, anta ma'aman ahbabta, kau akan dibangkit bersama orang yang kau cintai. Seorang bila dia mencintai seorang ataupun sesuatu, dia akan banyak sebut tentang sesuatu tu. Orang yang kaki mancing tuan, hari-hari cerita mancing, cerita jumpa kawan, cerita pasal mesin, cerita pasal pot mancing, cerita pasal boat fiber, cerita pasal ada cerita mancing. Sampai kan kita kuliah ni, orang suruh ni ramai game mancing kan. Esok kuliah subuh, Haji tu beritahu dah, ustaz, esok kuliah subuh giliran ustaz, tapi saya tak ada, saya pergi mancing, kata, kat Pulau Ketam. Dan dia, orang yang mancing dia akan cerita memancing je. Orang yang kaki modified kereta akan cerita kereta je, cerita pasal sport rim lah, pasal lampu lah, pasal spoiler lah apa. Ada masa pergi kedai aksesori kan, pasal lampu ni, pasal lampu tu, dah macam kedai tom yam dah kereta dia, berlampu-lampu sekali kan. Jadi orang dia akan sebut satu benda yang dia sangat suka. Dia tak suka. Jadi kalau orang tu mencintai Nabi SAW, sudah tentu dia akan banyak sebut tentang Nabi SAW. Dan banyak nak sebut Nabi ni adalah dengan kita sebut hadis, dan juga kita banyak selawat kepada baginda Nabi SAW. Orang tu akan bangkit dekat dengan Nabi. Kan Nabi SAW sebut, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala akan selawat pada dia, dia turunkan rahmat pada dia 10 kali. Man salla alayya asyara sallallahu alaihi biha bi'ah. Siapa yang selawat pada aku 10 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan rahmat selawat pada dia 100 kali. Orang yang man salla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfa. Orang yang selawat kepada aku 100 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selawat pada dia 1000 kali. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat 1000 kali, orang ni pasti akan dekat dengan Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, 100 kali ni sikit tuan-tuan. 100 kali ni sikit. Kalau tuan-tuan tengok ulama' tuan, para ulama' beribu tuan. Saya pernah jumpa geng-geng yang selawat satu hari 15,000. Saya tak sanggup lah dengan geng-geng 15,000 tuan-tuan satu hari, satu kali. Hebat tuan-tuan.
Ada satu seorang sahabat ni, cerita pasal selawat ni tuan, kalau kita masuk bab ni, salah satu cara tuan-tuan nak dekat dengan Nabi SAW dengan dia banyak selawat. Dan salah satu cara juga kita, di akhir zaman ni, amalan lain belum tentu terima tuan-tuan. Kita solat, boleh jadi solat kita tak khusyuk, Allah Ta'ala tak terima. Boleh jadi kita baca Quran, kita baca Quran riak, Allah Ta'ala tak terima. Sedekah kita, ni benda-benda ni boleh rosak dan boleh menyebabkan Allah Ta'ala tak terima. Tetapi selawat, Allah Ta'ala pasti tidak akan tolak dalam keadaan apa sekalipun, kerana selawat ni akan terus sampai kepada Nabi SAW. Nanti kita akan baca hadis Nabi SAW sebut, jauh lagi hadis tu, Nabi sebut tentang setiap hari Jumaat, kalau orang selawat kepada aku, selawat tu akan dibawa, disampaikan kepada aku, roh aku akan disampaikan balik kepada badan aku untuk jawab selawat orang tu tuan. Selawat dan salam orang tu. Ada hadis yang sahih. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukan ke Rasulullah ni dah masuk dalam tanah, jasad dah hancur kena tanah, macam mana roh boleh masuk dalam jasad nak jawab balik selawat? Ini yang Nabi jawab dalam hadis. Nabi kata, kami para Nabi SAW, jasad takkan dimakan oleh tanah. Oh tuan, sebab tu bila kita selawat pada Nabi, selalu selawat, Nabi kenal kita. Oh maknanya apa nama, Abang Sakroji ni, Sakroji bin apa, dia ni saja selawat pada aku, selawat dia disampaikan kepada aku sampai. Jadi Nabi SAW kenal nama dia. Jadi orang yang banyak selawat ni akan dapat syafaat daripada Nabi SAW, kerana Nabi kenal dia, sebab dia selalu sampaikan selawat kepada Nabi SAW. Nak cerita tuan, dalam banyak-banyak amalan, ni kita sebut tadi, amalan akhir zaman ni, amalan lain ni kita kena buat jugalah, tapi amalan selawat ni jangan tinggal. Kenapa? Kerana selawat adalah zikir yang paling afdal, kata para ulama. Sebab apa? Sebab ada satu hadis, seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni seorang sahabat yang bacaan Al-Quran dia paling perfect, macam Jibril bacaan Quran Ubay bin Ka'ab. Sebab tu zaman Umar radhiyallahu an, Umar kan buat sembahyang tarawih berjamaah kan, zaman Nabi tak buat jemaah, zaman Umar baru buat berjemaah. Umar lantik siapa jadi imam? Ubay bin Ka'ab jadi imam, kerana Ubay bin Ka'ab bacaan paling cantik sekali pada ketika itu. Baik, Ubay bin Ka'ab ni dia amalkan semua zikir yang Nabi ajar. Zikir Nabi ajar ni tak sikit tuan-tuan, banyak. Tuan buka kitab Imam Nawawi, kitab Al-Azkar tu. Kitab tu mengumpulkan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Dan ni kalau tuan-tuan amal semua, mungkin makan masa 2 ke 3 jam sehari nak habiskan zikir yang Nabi ajar. Jadi Ubay bin Ka'ab dia amalkan zikir tu. Dia kata, ya Rasulullah, aku amalkan semua zikir yang kau ajar. Cuma ya Rasulullah, dalam masa yang aku habiskan untuk zikir ni, berapa banyak aku kena peruntukkan untuk selawat kepada kau ya Rasulullah? 1/3 cukup tak ya Rasulullah? Kalau maknanya dia katalah kita ambil 2 jam, 1/3 2 jam tu aku habiskan untuk selawat pada kau ya Rasulullah, cukup tak? Rasulullah jawab apa? Masyita in zitta fahuwa khair. Terpulang pada kau, tapi lagi banyak lagi bagus. In zitta, kau tambah lagi banyak lagi bagus. Nabi tak nafikan zikir-zikir lain, tapi Nabi kata selawat ni lagi banyak kau baca lagi bagus. Oh, kalau Ubay bin Ka'ab kata kalau suku tak cukup, macam tu setengah lah tu ya Rasulullah. 2/4 cukup tak ya Rasulullah? Setengah. Rasulullah jawab sama juga, masyita in zitta fahuwa khair. Terpulang pada kau tambah lagi banyak lagi bagus. Dan kalau setengah tak cukup, ya Rasulullah, kalau begitu 3/4 lah ya Rasulullah, aku ganti, aku tak baca zikir lain, aku baca dengan selawat waktu tu. So Allah jawab benda sama juga, masyita in zitta fahuwa khair. Terpulang kau lagi, kau tambah lagi banyak lagi bagus. Dah kalau 3 suku pun tak cukup, kalau gitu ya Rasulullah, boleh tak aku tinggal zikir lain, aku baca selawat je pada engkau? Maknanya katakanlah 2 jam dulu aku peruntukkan untuk baca zikir lain, aku peruntuk kau 2 jam tu untuk selawat pada engkau ya Rasulullah. Okey tak Rasulullah? Rasulullah jawab apa? Kalau engkau buat begitu, dosa kau akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua keperluan kau akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan, ni kelebihan selawat ni. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan cuba amal, tuan-tuan start dengan amal. Ulama kata banyak ni berapa selawat? Ulama kata minimum 300, baru dia kata banyak. Kalau saya cakap 10 apa semua tu baguslah buat, tapi nak betul banyak 300. Tapi saya tak nak sebut tuan-tuan 300. Tuan-tuan cuba buat 1000. Satu hari 1000. Tak lama pun 1000 ni tuan. Allahumma salli ala Muhammad kan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad memadai selawat. Walaupun ada yang kata lagi pendek, selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Tapi selawat Jibril ni ulama susun, cuma dia tidak ada riwayat yang kuat yang sebut begitu kan.
Jadi kita kalau nak buat sesuatu biar ada riwayat yang kuat. Jadi kita punya amalan tu solid lah, ada hadis yang sahih. Selawat Allahumma salli ala Muhammad ni confirm sahih. Sebab apa? Kita baca tahiyat kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau tuan-tuan nak short, tuan-tuan nak baca banyak, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan buat 1000 kali sehari. Tuan-tuan tengok perubahan hidup tuan-tuan. Saya mengajar ni lama dah. Dia ada surau yang saya mengajar lama. Saya dah cerita benda ni lama dekat dia. Ada abang tu jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, betul lah Ustaz cakap." Dia kata, saya start Ustaz ajar tu, saya mula amal satu hari 1000 kali. 1000 kali Allahumma salli ala Muhammad. Kalau saya bawa kereta pergi kerja, tak sempat sampai Puchong, habis tuan-tuan. Habis lah. Saya maknanya dalam tak sampai setengah jam perjalanan pun dia boleh habis. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, betul lah. Masalah saya, ada masalah tu ada. Tapi dia punya penyelesaian tu cepat. Allah Ta'ala tu gini selesai. Allah Ta'ala tu gini selesai. Saya pun boleh sebutkan tuan-tuan lah. Saya, hidup saya ni mudah lah, mudah. Semua mudah. Kadang kita hajatkan benda tu satu tu, kita rasa macam benda tu tak masuk akal kadang-kadang. Tapi Allah Ta'ala bagi laluan macam mana, mudah pula laluan tu. Benda macam tu banyak kali jadi. Tuan-tuan tak cerita, tuan amal selawat. Kerana Nabi SAW dah sebut tadi, kalau kau amal selawat ni banyak, maka dosa kau akan diampunkan oleh Allah SWT dan urusan kau akan dimudahkan. Ini kelebihan selawat tuan-tuan. Dan kita nak sebut kenapa kita perlu selawat pada Nabi SAW ni, kerana kita perlukan syafaat Nabi SAW. Kita ni kalau Allah Ta'ala hisab, kita ada 1001 sebab yang boleh menyebabkan kita masuk neraka. Macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan ingat orang masuk neraka ni kerana berzina, kerana merompak, kerana mencuri? Tidak tuan. Kadang kerana benda kecil, disangka benda tu kecil, tapi benda tu Allah Ta'ala murka, menyebabkan dia dicampak dalam neraka Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi ada orang yang dibuat dosa besar, tapi ada benda kecil yang Allah Ta'ala redha pada dia, menyebabkan dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan tuan-tuan baca kisah yang masyhur. Apa dia? Kisah wanita yang pelacur yang bagi minum anjing minum kan. Ikutkan dosa pelacur dia banyak, tapi kerana dia buat satu amal kecil yang tu Allah Ta'ala redha, yang tu menyebabkan dia masuk syurga tuan. Azan tu. Azan Isyak tu. Sebenarnya lagi. Baik. Cerita dia tuan, kenapa kita perlukan saya disebut tadi, kerana kita perlukan syafaat. Sebab kita ada banyak sebab yang boleh menyebabkan kita masuk neraka. Kita azan. Baik tuan-tuan muslimin rahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, saya sebut tadi kita perlukan syafaat daripada Nabi SAW. Saya nak buat satu kisah. Kisah ni kisah zaman Sufyan As-Sawri rahimahullah, merupakan ulama besar zaman tabi'in. Sufyan As-Sawri ni ulama besar tabi'in. Dia ni alim besar. Kita baca kitab, kita akan jumpa nama banyak nama Sufyan As-Sawri. Baik. Sufyan As-Sawri ni satu hari dia duduk depan Kaabah. Sufyan As-Sawri ni orang Mekah. Duduk kat Mekah dan dia ada masa lapang duduk depan Kaabah. Kerana apa? Kerana kita kalau pernah buat ibadat, tuan-tuan tengok Kaabah dapat pahala tuan. Kan? Lepas tu tuan-tuan kalau pergi umrah, tak payahlah pergi merayau mall tu sangat-sangat. Orang kita ni banyak melontar sangat pergi umrah, melontar. Tahu? Melontar duit dapat jubah. Dia pergi shopping banyak kan, pergi shopping dia pergi. Banyak masa duduk depan Kaabah. Katalah dah penat baca Quran, tawaf sunat, duduk tengok Kaabah dapat pahala. Jadi sebab kita bukan selalu kita tengok Kaabah kan. Jadi ni Sufyan As-Sawri, dia suka duduk depan Kaabah, dia tengok Kaabah. Ketika dia tengok Kaabah, dia perhatikan ada seorang pemuda ni, langkah dia kecil. Orang tawaf ni biasalah langkah biasa, kerana orang kalau boleh nak cepat habis tawaf. Kerana kalau lambat takut lupa tawaf kan. Tawaf ni mudah terlupa tuan-tuan. Musim 5 ke 6 dia pusing. Sebab dia tak je semayang. Semayang tuan-tuan tengok sejadah. Tawaf ni tuan-tuan tengok orang, tengok orang leka, tengok askar marah orang apa semua. 6 ke 7 6 ke 7 Jadi biasa orang nak tawaf habis laju. Budak muda ni tawaf kaki kecil je, kecilkan langkah dia dan mulut dia tukumak kamit. Nak kata sakit, Sufyan As-Sawri kata muda sihat budak ni. Lepas Sufyan As-Sawri pun tunggu sampailah budak ni habis tawaf. Sufyan As-Sawri panggil, kata, wahai anak muda sini kejap, ada soalan nak tanya. Maka budak muda ni pun datang jumpa Sufyan As-Sawri. Dia kata, ya Syekh. Dia kata, kenapa? Dia kata, tadi aku nampak kau tawaf dalam keadaan kaki kecil melangkah, kemudian mulut terkumat kamit. Dia kata, apa yang kau buat sebenarnya? Dia kata, aku setiap langkah aku sebut selawat. Jadi aku kecilkan langkah supaya aku dapat banyak selawat ketika tawaf. Bila satu langkah satu selawat, jadi kecil, banyak selawat boleh buat. Jadi ni dia kata, kenapa begitu? Dia kata macam ni, sebenarnya aku hari tu datang nak tunaikan haji dengan ayah aku. Dan orang dulu kan tunaikan haji naik binatang tunggangan jauh, makan masa yang lama. Jadi kadang-kadang terpaksa berhenti satu tempat.
Jadi aku pergi buat haji dengan ayah aku. Sampai dekat satu tempat berhenti, berehat. Dah tak jauh dah dengan Mekah. Aku berehat, ayah aku meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Tak sempat sampai lagi ke Mekah, dia meninggal dunia. Dan ayah dia ni berubah muka jadi hitam. Jadi hitam legam. Maknanya Allah Ta'ala nak tunjukkan sesuatu. Dan dia pun tahu ayah dia ni adalah orang yang banyak buat dosa. Dia memang kenal, dia tahu ayah dia ni buat dosa. Dan bila ayah dia mati, muka dia hitam. Allah, dia kata, macam mana ni? Dan nak sampai ke Mekah ni takut. Dia kata takut apa? Takut orang lain datang lagi tanya, tengok je, aib nampak ayah jenazah ayah macam ni. Jadi tuan-tuan jangan ingat cerita tanah kubur tu merepek kan. Yalah, banyak merepek kat dalam tu. Tapi kisahnya betul. Ada orang yang Allah Ta'ala tunjukkan ketika nak meninggal dia, Allah Ta'ala tunjukkan untuk pengajaran, sebagai pengajaran. Jadi cerita ayah aku meninggal ni, aku pun sedih fikir macam mana ni ayahnya je macam ni, kulit gelap ni, macam mana nak selesaikan masalah ni. Dia mikir, akhirnya dia terlelap dekat jenazah ayah dia. Terlelap. Ketika dia terlelap, datang seorang yang bercahaya wajahnya kan, yang indah rupanya, datang dekat jenazah ayah dia, kemudian bagi salam. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Dia pun tak kenal orang ni siapa. Kemudian orang ni datang, sapu muka ayah dia tadi, pegang muka dalam mimpi tadi, duduk bagi jenazah ayah dia. Dalam mimpi tu, orang tu pegang muka, sapu sampai ke bawah jenazah ayah dia. Berubah terus muka ayah yang daripada hitam tadi jadi cerah. Jadi budak muda ni dalam mimpi saja, dia kata, tuan siapa? Kata. Orang tu jawab, dia kata, kau tak kenal aku? Kata, akulah Rasulullah SAW. Rasulullah datang dalam mimpi. Dia kata, ayah kau ni memang dia ni ahli maksiat, dia banyak buat dosa. Tapi satu amalan dia tak pernah tinggal selawat pada aku. Setiap hari dia ada amal selawat. Tak tahulah jumlah dia berapa, tapi setiap hari dia ada amal selawat. Maka disebabkan dia ni orang yang tak tinggal selawat, hari ni aku datang kerana dia perlukan syafaat pertolongan daripada aku. Hari ni aku datang untuk selamatkan dia pada hari ni. Jadi orang ni kalau lah muka dia hitam berubah jadi cerah, maknanya dosa dia telah diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dapat syafaat Nabi SAW. Lepas dia begitu, dia tersedar daripada tidur, daripada mimpi, daripada tidur dia tu, mimpi dia. Dia tengok jenazahnya dia tu berubah jadi putih. Sebelum dia tidur dia hitam, putih. Dia kata sejak daripada tu aku jadi orang yang banyakkan selawat. Jadi tuan-tuan, ni kisah yang daripada Imam Sufyan As-Sauri. Jadi kita ni tuan-tuan pun orang yang banyak dosa lah tuan-tuan, orang yang banyak dosa. Jadi salah satu cara kita ni nak selamat ke akhirat adalah talian hayat yang kita ada, yang jadi kelebihan jadi umat Nabi Muhammad SAW ni adalah dengan banyak selawat tuan-tuan. Banyak selawat pada Nabi SAW. Mudah-mudahan ketika kita memerlukan Nabi nanti dekat akhirat, Nabi SAW akan bagi syafaat pada kita dan selamatkan kita. Jadi jangan rugilah tuan-tuan. Sejak start hari ni, kalau kita tak amal lagi selawat, cuba amal. Cuba, kalau rasa 1000 tu berat, cuba naik, cuba buat 100, kemudian naik 200, naik 300. Tapi 1000 ni tak berat tuan-tuan. Cuba tuan-tuan buat sekali, 1000 tak berat. Dan katakanlah kita nak bagi istiqamah ni macam mana? Ulama kata istiqamah ni untuk benda sunat, kalau tertinggal qada sampai tahap macam tu. Katakanlah hari ni biasa kita baca 1000, satu hari tu sibuk sangat, terlupa. Ataupun tasbih kita ada satu je, bateri habis pula hari tu, tak boleh nak kira pula kan. Besok beli baru, qada. Semalam, hari ni jadi 2000 kerana semalam punya qada. Tuan-tuan buat begitu, tuan-tuan istiqamah, tuan-tuan nak tinggal pun jadi berat. Dan nanti tuan-tuan dah amal, dah lama, tuan-tuan bagi tahu saya kehidupan tuan-tuan macam mana. Tuan-tuan akan dapati hidup tuan-tuan masalah Allah Ta'ala akan atur cantik je. Hajat tuan-tuan, keperluan tuan-tuan minta, Allah akan bagi. Cuma dia tak adalah kejap kan, tapi Allah Ta'ala akan bagi. Mungkin dalam masa beberapa bulan, mungkin dalam masa setahun, tapi sampai masa yang cantik Allah Ta'ala akan beri kepada kita tuan-tuan. Ni kelebihan selawat yang dunia lagi kita akan nampak kesannya, apatah lagi dekat akhirat nanti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua, menambahkan iman dan amal kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.